Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Saya muliakan di Jawatankuasa Surau, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita semua di bawah lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita kini berada di dalam masjid majlis ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita berada pada 26 lah kot 26 Rejab Kita kini berada di hujung-hujung bulan Rejab Jadi esok berlaku apa? Esok 27 Rejab nak beritahu tu So hari ni 26 Rejab, esok 27 Rejab Yang mana 27 Rejab ini telah menjadi i'tiqad kebanyakan daripada kita bahawa ia adalah tarikh Isra' dan Mi'raj. Sedangkan tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj ini tahun bila berlakunya sahaja sudah khilaf. Ulama pun tak pasti bila Isra' Mi'raj ni, tahun yang keberapa pun tak tahu. Ada yang kata setahun sebelum hijrah, yang pastinya sebelum hijrah lah. Sebab Allah Ta'ala sebut Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram. Maknanya Nabi berada di Masjidil Haram Jadi maksudnya sebelum hijrah lah. Tapi bila sebelum hijrah tu, exactly-nya bila? Kata setahun sebelum hijrah, ada yang kata setahun sebelum hijrah, ada yang kata 2 tahun, ada yang kata 3 tahun, dan ada yang kata 5 tahun sebelum hijrah. Jadi khilaf. Tahunnya sahaja sudah tidak tahu, apatah lagi hari-harinya sebab tak ada satu riwayat ataupun asar yang bagi tahu kepada kita hadis daripada Nabi bila berlaku, tak ada. Sahabat juga tak pernah sampaikan kepada kita. Menunjukkan apa? Bahawa mereka tidak pernah meraihkan pun Isra' dan Mi'raj. Tetapi untuk kita buat program sempena bulan Rejab, kita cuba memperingati program Isra' dan Mi'raj, okeylah, tak ada masalah. Cumanya bila berlaku 27 ni, kita takut generasi akan datang i'tiqad 27 sebab dia orang tak pernah pun nak. Maksudnya kebanyakan orang ramai tak tengok pun rujukan kitab. Dia dengar je ilmu kita ni, datang dengar. Jadi 27. Jadi bukan ada yang beriktikad Rejab, ada yang beriktikad berpegang dengan pendapat ini adalah anggaran daripada ahlu sirah. Ahli sejarah menganggarkan mungkin bulan Rejab, mungkin bulan Rabiul Awal, ada juga kata bulan Zulqa'dah, dan banyak pendapat. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyaklah tentang berkenaan dengan yang mana kita ini sudah berada di hujung-hujung bulan Rejab dan dah nak masuk dah kita ni pada bulan Syaban. Lagi sebulan lagi kita pun nak masuk bulan Ramadan, tuan-tuan. Dan di samping itu juga tuan-tuan, untuk kita supaya kita ini sentiasalah mengingati hari ini dah masuk 4 bulan lah peperangan, bukan peperangan lah, penindasan yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang berada di Filistin, tuan-tuan. Jadi di Gaza sama, di tebing barat pun sama. Jadi Benjamin Netanyahu ni, dia punya Perdana Menteri Israel ni, kita rasa jahat dah. Tapi dalam masa yang dia jahat ni, dia nak hapuskan Hamas, tapi dalam masa yang sama dia bunuh 20, hari ni 27-28 ribu lah kot yang telah dibunuh. Ni angka ni pun masih lagi ada yang tak dapat dikira lagi. Mungkin ada dalam puluhan ribu lagi di bawah timbunan-timbunan. Jadi angka ni 28 ribu ni pun mungkin yang minimum lah yang telah dibunuh. Jadi sejahat-jahat dia pun
kerajaan dia nak jatuhkan dia, sebab dia ni plan nak ambil setengah je Gaza tu. Plannya kan, dia dah perang takkanlah bunuh saja kan, dia mesti nak something, dia nak sesuatu balik. Jadi dia nak ambil setengah Gaza tu. Gaza tu dah lah kecil kan. Kan besar bandar Melaka kan. Jadi dia nak ambil setengah Gaza tu. Dan kerajaan yang menyokong dia ni utama Ben Gvir semua ni tak setuju. Nak jatuhkan dia sebab dia nak halau terus sebenarnya. Dia nak semua Gaza tu. Jadi nak jatuhkan Benjamin Netanyahu, nak naikkan seorang lagi, nama dia Ben apa? Lupa nama, sama Ben juga nama dia. Ben Gantz. Benjamin Gantz lah. Aku panggil Ben Gantz. Nak naikkan Ben Gantz ni, kalau dia naik lagi teruk kena bantai orang Palestin kan tuan-tuan. Tapi kita tengoklah, mungkin politik yang berlaku di sana ni dahsyat. Jadi kita sentiasalah teruskan berdoa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita mendapat kehidupan yang baiklah. Kita harapkan tidak ada lagi penindasan yang berlaku di dalam jangka masa hidup kita ini. Jadi tuan-tuan, hari ni kita masuklah kita punya kitab ni, kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Saya pinjam kitab cikgu je, sebab saya memang masuk-masuk barang tadi tinggal pula kitab kan. Jadi bila tertinggal tu, dia banyak tertinggal lah, nota-nota tu tak ada kan, tak ada, banyaklah poin yang tak ada. Tapi tak apalah, kita teruskan jugalah walaupun kita dah sebab kita dah sampai jadi kita teruskan juga pengajian kita. Jadi tuan-tuan, kita kini berada di dalam kalau yang lepas bulan lepas last kali kita belajar berkenaan dengan sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat rahmat. Rahmat itu apa? Sayang, kasih. Tak tahulah nak terjemah, sama ke kasih dan sayang? Sama lah kan. Sayang lah. Rahmat tu dia punya root word, perkataan asal dia rahima. Rahima itu dia sayang. Sayang. Baik. Jadi Allah Ta'ala itu kita mesti isbatkan, yang ni kita isbatkan Tuhan itu mesti bersifat dengan sifat rahmat. Kita dan kitab ini juga mengajar kita untuk tidak berpegang dengan pegangan seperti sebahagian orang yang menganggap Allah itu tidak layak untuk bersifat dengan sifat rahmat, kasih sayang. Sebahagian golongan ini dia anggap Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan kasih sayang, sebab sayang ini dia macam mail, dia macam cenderung kepada orang tu, sayang orang tu. Jadi bagi mereka sifat ini tak layak untuk Allah. Jadi dia orang nak sucikan Allah, nak sucikan Allah. Allah ini tak boleh. Sifat Allah itu mesti azali dan dia tidak boleh ada kaitan dengan hudus, perkara-perkara baharu ni. Ada orang buat ni dia suka, ada orang dia tak boleh macam tu. Jadi mereka tolak sifat rahmat, tapi mereka taklah tolak, mereka takwil. Dipanggil takwil. Tapi bagi kita takwil itu sama macam tolak. Sebab bagi mereka bila Allah Ta'ala, Allah itu sayang kan. Innallaha, kita tengok ayat salah satu contohnya, Inna rahmatallahi qarib. Ayat lain, wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang paling penyayang di kalangan penyayang. Tuhan kata penyayang, sayang. Tiba-tiba datang kumpulan ni kata Allah bukan, yang sayang tu bukan maksud dia kan. Sebenarnya dia mengkehendaki kebaikan. Dia takwil. Itu panggil apa? Takwil. Jadi takwil ni bagi kita ataupun bagi pengarang kitab ini adalah ia seolah-olah macam menolak jugalah. Tuhan dah kata dia sayang, kau pula kata bukan sayang. Engkau pula yang pandai-pandai tolak. Itu dipanggil takwil. Yang ni di kalangan pendapat ini yang lebih teruk lagi, yang seperti Jahmiyah, Mu'tazilah ni lagilah dia orang tolak. Tapi Asy'ariyah okey, dia terima tapi dia takwil. Tetapi still bagi kita takwil tak okey. Takwil ini bukan, dia macam ni. Jadi bila kita ini Allah kata dia penyayang, dia penyayang kan, tak perlulah kita kata bukan penyayang kan, seperti sebahagian kumpulan. Okey, jadi habis tentang sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masuk kepada sifat yang seterusnya, sifat redha. Sifat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Qauluhu radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha, radhiyallahu anhum. Kalau tuan-tuan tengok ayat itu, radhiyallahu. Dalam bahasa Arab
dia dahulukan kata kerja meredai Allah terhadap mereka. Kalau bahasa Melayu kita tak ada macam tu. Kita mesti Allah meredai. Kita sentiasa subjek dekat depan, kan? Arab tak? Arab dia kadang-kadang dia bubuh kata kerja dekat depan. Radhiyallahu anhum, meredai Allah terhadap mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun redha terhadapnya. Okey, itu firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah meletakkan ayat ini untuk menyatakan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat apa tuan-tuan? Redha. Redha. Okey, jadi sebelum tuan-tuan sebut redha ni, orang Melayu ni bila dia sebut redha, apa maksud dia? Saya redha yalah. Saya redha lah, kan? Ni upah kau RM50 3 hari. 3 hari kau jual RM50. Lepas tu kita pun ambil saya redha lah, kan? Apa maksud redha orang Melayu? Tak apalah, kan? Itu maksud redha, kan? Timo lah, sobai lah, itu maksud redha. Okey, tapi dalam bahasa Arab redha bukan maksud itulah. Dalam bahasa Arab dia macam fitnah jugalah. Fitnah, apa maksud fitnah, tuan-tuan? Fitnah ni orang Melayu, kau fitnah saya, fitnah. Ini semua satu fitnah, kan? Awak memfitnah saya ni, sedangkan saya tak buat. Melayu faham fitnah itu tuduhan yang jahat, kan? Dalam bahasa Arab bukan, fitnah bukan maksud tuduh. Fitnah maksud dia ujian yang sangat dahsyat. Itu maksud fitnah. Sebab tu Allah Ta'ala kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ujian yang berat itu lebih teruk daripada bunuh. Ujian yang berat maknanya daripada engkau mati, maknanya lebih baik engkau mati daripada kau kena ujian ni. Ujian ni berbentuk apa? Biasanya agama lah, kan? Daripada kita terkena satu fitnah, ujian, akhirnya kita keluar daripada agama, lebih baiklah kita mati. Itu maksud al-fitnah asyaddu minal qatl. Okey, sekarang ni kita nak balik kepada perkataan redha. Orang Melayu faham redha ni tak apalah, terima lah. Sedangkan dalam Al-Quran perkataan redha dan juga dalam hadis redha ini membawa makna suka ataupun puas hati. Aku suka sangat ataupun aku puas hati, itu maksud redha. Dan kalau kita zikir maksurat pagi-pagi tu, kita akan baca raditu billahi rabba, raditu billahi rabba, kan? Aku redha bahawa Allah itu adalah Tuhan. Takkan redha tu aku terima lah, aku Tuhan Allah itu, takkan itu maksud dia, kan? Dia adalah maksud aku sangat suka ataupun aku lega, aku puas hati Tuhan adalah Allah, aku lega Tuhan aku adalah Allah, itu maksud dia. Jadi redha maksud dia suka. Tapi nak pakai puas hati ni sebab kita nak sabitkan sifat ni untuk Allah. Tak boleh lah masuk puas hati, kan? Dekat Allah puas hati pula, kan? Suka, gembira boleh lah. Maksudnya terhadap suatu benda tu dia suka. Itu maksud redha. Seperti mana juga saya boleh nak bagi hujah yang lain, apa bukti yang lain dalam hadis. Dalam hadis juga Nabi cerita tentang Nabi Musa bertanya kepada Tuhan. Nabi Musa tanya kepada Tuhan, sa'ala Musa rabbahu ma adna ahlul jannati manzilatan. Musa bertanya kepada Tuhan, yakni Allah, dan kita tahu Musa bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Musa benar-benar bercakap dengan Allah. Jadi Nabi cerita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi tanya, Nabi cerita Musa pernah bertanya kepada Tuhan, apakah tempat ahli syurga yang paling bawah sekali, kan? Maksudnya orang Muslim yang paling minimum sekali lah, yang paling basic sekali Muslim dia. Mungkin dia mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu mungkin dia tak semayang pun. Mungkin itulah orang yang Nabi Musa tanya ni, kan? Macam mana kedudukan dia esok di syurga? Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, cerita dia apabila orang itu adalah orang yang terakhir sekali keluar daripada neraka, yakni orang yang Allah Ta'ala bersihkan daripada dosa dalam neraka, lepas tu selepas beberapa tempoh dia keluarkan nak masuk dalam syurga. Allah Ta'ala kata masuklah dalam syurga. Lalu orang ni cakap kepada Allah, ay Rabb, wahai Tuhan, macam mana aku nak masuk syurga?
sedangkan semua orang dah ambil bahagian mereka, semua orang dah ada tempat dah kan, semua orang dah ambil dah kan, dah cop ni dah ada tempat dia, aku nak duduk mana kan. Okey, lalu Allah Taala sebut kepada lelaki ni, atardi adakah engkau suka, atardi perkataan yang sama atardi, adakah engkau suka engkau memiliki seperti mana seorang raja di dunia. Maknanya harta engkau tu seperti tanah engkau lah, maksudnya jajahan engkau, tanah engkau ini seperti seorang raja di dunia. Puas hati tak kalau aku bagi engkau luas tanah tu macam seorang raja yang berada di dunia. Lalu lelaki itu kata, jadi kita nak tahu sebelum tu besar mana, besar mana empire paling besar, kita anggaplah Allah Ta'ala mestilah pemurah bagi yang empire paling besar sekali siapa? British lah. British lah, kalau kita tengok dalam list biasanya British paling besar, dia banyak tanah, jadi macam tu Jadi lelaki tu kata apa? Raditu ya Rabb, aku suka aku happy sangat ni, maksudnya aku happy, aku suka sangat. Raditu ya Rabb, aku okey. Betul Allah kata walaka misluhu wa misluhu wa misluhu. Allah kata macam tu lagi, macam tu 4 kali. Lepas tu betul Allah gandakan lagi kali 10. Wahalaka wa asharu amsalihah, dan kali lagi 10 kan. Yang tu untuk orang yang paling bawah sekali kedudukan dia di dalam syurga. Maknanya mewah sungguh kan, mewah sungguh-sungguhnya kita kan. Mudah-mudahan kita semua ditempatkan di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ceritanya tadi bukan nak cerita syurga, apa redha. Lelaki tu kata apa? Radhi itu ya Rabb, aku suka lah. Takkanlah aku okeylah aku terima tak bukan aku suka radhi. Okey, jadi Allah Taala cerita sebut di dalam Al-Quran, dia sebut radhiyallahu anhum, Allah redha dengan terhadap mereka. Maknanya Allah sukalah terhadap mereka. Siapa mereka ini? Golongan sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka pun redha kepada Allah. Mereka suka dengan Allah. Allah suka dengan mereka, mereka suka dengan Allah. Jadi apa tanda Allah Taala suka dekat dia? Apa balasan dia? Bukan tanda, apa balasan dia? Allah Ta'ala bagi. Sebagian ulama meriwayatkan, saya ingat mungkin dia ambil daripada potongan hadis, dia maknanya apabila kita dapat nikmat di syurga esok, sebabkan Allah redha dengan kita, Allah bagi kita sehingga kan kita rasa tak ada orang yang dapat nikmat yang lebih baik daripada kita kan. Kita dapat tu macam kitalah yang paling best, tak ada lah, tak, kalau aku dapat banyak tak mungkin ada orang yang lebih baik daripada aku. Punyalah besarnya, itu maksud redha. Okey, Allah memiliki sifat redha, dia meredai amal perbuatan dan pelakunya, yakni redha Allah terkait dengan amal perbuatan dan pelakunya. Allah meredai amal. Jadi seseorang apabila dia melakukan sesuatu amalan, Allah Taala suka. Wa in tashkuru yardahu lakum. Sekiranya kamu itu bersyukur, kamu bersyukur dengan Allah, ya Allah, syukur aku dapat nikmat hari ini. Allah kata yardahu lakum, dia redha benda itu untuk kamu. Jadi benda ini yang ditolak oleh sebagian orang. Apabila satu benda berlaku, baru Allah suka. Bila benda satu berlaku, baru redha Allah itu sampai. Jadi mereka menolak sebab dia orang bagi mereka sifat Allah tak boleh macam ni. Sedangkan nas jelas-jelas cerita tentang perkara ni. Jadi dia tolak. Disebabkan apa? Sebab mereka dah ada satu kaedah. Apa kaedah dia? Ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis, ma la yakhlu minal hadis fahuwal hadis. Apa yang tidak sunyi daripada perkara-perkara baharu, maka dia pun benda baharu. Itu kaedah dia. Jadi sebab tu dia tak boleh terima. Maknanya bila ada sesuatu berlaku, macam kita, anak kita buat kerja sekolah, lepas tu kita pun suka kan. Jadi benda tu bagi mereka itu tak layak untuk Allah, sedangkan Allah Ta'ala dia kata dia sukalah. Okay, itu maksud sifat redha yang pertama. Apa lagi firman Allah, wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha untuk kamu Islam sebagai agama. Itu menunjukkan dalil-dalil di dalam surah Al-Maidah. Apa ayat dia? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Ayat ni turun bila tuan-tuan? Ketika mana Hajjatul Wada'. Nabi berada di Arafah. Hari ini adalah hari yang telah aku sempurnakan
agama kamu. Jadi kalau ada orang datang bawa amalan-amalan yang tertentu, oi, kita kena buat beramal dengan benda ni kan, supaya nanti dapat lagi tambah. Lepas tu kita tanya, amalan ni datang daripada mana? Datang daripada ulama-ulama dulu. Nah, jadi ayat tu jadi Allah kata dia telah sempurnakan agama ini. Maksudnya habis Nabi ajar kita, itulah agama Allah. Jadi pun dia kata ada amalan-amalan seperti mana salat raghaib. Bulan Rejab ni orang duk buat apa? Terutamanya Syiah, dia akan salat raghaib. Salat raghaib ni apa? Salat Jumaat pertama bulan Rejab. Maknanya nak masuk je bulan Rejab, mungkin masuk hari Isnin kan, 1 Rejab. So Jumaat pertama tu jadi dimulai dengan Khamis puasa. Khamis puasa malam tu dah masuk malam Jumaat kan. So di antara Maghrib dan Isyak mereka akan solat 12 rakaat. Salat raghaib nama dia. Mana datang amalan ini? Daripada hadis palsu. Ada raghaib, ada orang cipta, jadi mereka pun beramal lah. Beramal. Itu juga masalah hadis palsu. Kadang-kadang orang bukan nak beramal dengan benda yang Nabi tak ajar, tapi sebab dia ingat itu Nabi kata. Itu. Jadi sebab tu kita kena cek hadis. Cek hadis. Jadi janganlah kita ada golongan yang puak-puak ni suka nak mendhaifkan hadis je kan, kerja dia. Jadi kita jangan terpedayalah dengan orang-orang macam ni. Cerita apa tadi tuan-tuan? Waraditu lakumul Islam Madinah. Okey, apa lagi di dalam hadis Nabi SAW cerita, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah suka terhadap kamu 3 benda dan dia benci terhadap kamu 3 benda. Itu menunjukkan Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat redha ataupun suka. Sifat fi'liyah Allah. Ya tuan, minta maaf tuan-tuan, kitab tinggal. Pakai kitab cikgu je, kena cari balik lah. Ada kata okey. Jadi jadi kita mengisbatkan sifat redha ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil naqli, iaitu Al-Quran, dan juga kita isbatkan sifat Allah Taala itu redha. Allah bersifat dengan sifat redha dengan dalil akli, dalil akal. Jadi apakah dalil akli untuk kita katakan Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat redha? Buktinya adalah Allah Ta'ala mengurniakan syurga, dan Allah juga memberi nikmat kepada orang-orang yang dia suka. Kalau dia suka, dia bagi orang itu kebaikan, ataupun yang paling ultimate-nya, yang paling baiknya adalah syurga. Tapi kalau ada orang nafikan juga tak mesti Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang yang dia suka, dia juga bagi nikmat kepada orang-orang kafir, betul tak? Orang kafir pun dapat nikmat. Adakah Allah redha dengan amalan orang kafir itu? Allah tak redha, tapi Allah still bagi dia nikmat. Jadi jawapan dia ataupun orang kafir ataupun orang yang zalim, dia Muslim tapi dia zalim, dia buat macam-macam, tapi Allah still bagi dia duit. Jadi itu apa? Adakah itu tanda redha Allah Ta'ala? Tidak. Yang tu dipanggil sebagai, di dalam istilah istidraj. Istidraj ini dalam firman Allah diambil daripada firman Allah, walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami berikan mereka itu masa beransur-ansur. Kami bagi dia masa min haitsu la ya'lamun. Dengan cara mereka itu tidak mengetahui. Wa umli lahum, dan kami bagi dia tempoh lagi. Umli lahum, kami bagi dia masa dan juga kami bagi tempoh lagi. Inna kaidi matin, sesungguhnya rancangan aku, iaitu rancangan Allah, matin, teguh. Jangan kau rasa sikit-sikit ni dia dah lama, Allah Ta'ala pun lupa. Tak. Allah kata inna kaidi, rancangan aku matin, teguh. Nabi cerita juga innallaha la yumli lizzalim. Sesungguhnya Allah memberi tempoh masa kepada orang-orang yang zalim ni. Kalau Allah bagi dia nikmat lagi, bagi nikmat bukan tanda Allah Ta'ala suka. Bahkan dia buat jahat, dia buat zalim, dia bunuh orang, dia tipu orang, tetapi dia still dapat lagi kaya. Itu dinamakan istidraj. Bukan disebabkan Allah redha. Nabi kata Allah Ta'ala bagi masa dekat orang macam ni, bagi dia panjang, hatta iza akhadahu, sehingga mana Allah Ta'ala tangkap dia esok, lam yuflithu, dia tidak akan lagi dapat keluar.
Dia bagi can, dia macam anjing lah tuan-tuan kan. Kalau saya buat perumpamaan tu macam anjing. Anjing ni kalau kita ikat tali tu 1 meter daripada tiang kan, anjing kan, dia makan wung dekat situ tapi kalau kita bagi dia tali tu 1 kilometer kan, 1 kilometer kita ikat tali tu panjang kan, jadi dia pun rasa dia boleh lari sampai 1 kilometer tu pop tercekik kan. Makin laju dia lari, kalau kita bagi 10 meter mungkin dia lari tak mati, tapi kalau dia lari sampai 1 kilometer dah tengah laju pop tercekik. Yang tu maksud sehingga Allah Ta'ala ambil, dia tak boleh keluar dah, tak boleh lepas dah. Lam yuflithu. Okey. Jadi itu nak cerita tentang Allah Ta'ala. Tadi kita cerita pasal apa yang masuk ni. Allah Ta'ala, kalau ada orang tanya kalau orang dapat nikmat, adakah Allah Ta'ala suka dia? Tidak. Itu dinamakan apa tadi? Istidraj. Okey. Jadi ayat tadi ayat-ayat yang disebut tadi semuanya mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat redha. Tajuknya hari ini adalah redha. Baik, kita masuk satu lagi tajuk tuan-tuan, ayat-ayat tentang sifat al-ghadab. Jadi tajuk ni dia panjang sikit. Ayat-ayat tentang sifat al-ghadab, as-sakhat, al-karahiyah dan juga al-bughd. 4. Ada 4 sifat yang kita nak cerita dalam ni, tapi semuanya hampir-hampir sama. Yang pertama ghadab, marah. Yang kedua sakhat, macam marah juga, murka. Murka dan marah sama tak? Sama lah. Al-karahiyah, karahiyah ni macam benci kan, benci, tak suka. Dan juga al-bughd. Bughd ni dia rendah sikit lah, dia macam kebencian, macam tu lah. Baik, ada 4 sifat tapi hampir-hampir sama. Kesemua perkataan-perkataan ini sabit kepada sifat Allah, sifat fi'liyah, sifat fi'il Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nombor 1 untuk kita bagi tahu Allah Taala itu bersifat dengan sifat marah, ghadab. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Sekali lagi tuan-tuan, golongan ada golongan dalam masyarakat kita dan masyarakat dunia lah. Dalam dunia ini dia terpecah lah memahami akidah ni. Ada yang memahami akidah macam kita, dan ada lagi memahami akidah macam satu lagi golongan. Golongan ini mungkin majoritinya macam saya sebut tadi, Asy'ariyah. Jadi macam mana dia faham Allah Ta'ala itu? Kita faham Allah bagi tahu dia bersifat dengan sifat marah, jadi kita isbatkan je sifat marah tu. Satu golongan lagi dia tak boleh terima sifat ni. Sebab bagi dia marah ni berlaku apabila ada orang buat sesuatu yang salah kan? Jadi kita akan marah lah kan? Bagi mereka tak boleh juga. Jadi mereka takwil sifat marah itu kepada iradah. Sifat iradah, sekali lagi, iradatul intiqam. Sifat iradah Allah mahu balas, memberi balasan, berkehendak memberi balasan. Jadi dia takwil, kita tak takwil. Sifat Allah marah. Okey, yang pertama, apa buktinya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat marah? Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'nah. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka ataupun Allah marah kepadanya dan melaknatnya. Ada dua lah kat sini, Allah marah dan juga laknat. Laknat ni maksud dia apa tuan-tuan? Laknat ni maksud dia Allah Ta'ala tak bagi dia rahmat, Allah jauhkan dia daripada rahmat. Kasih sayang Allah ni tak adalah untuk dia. Allah marah dan Allah tak sayang dia. Okey, itu ayat yang pertama menunjukkan bukti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat marah. Baik, timbul persoalan, apa ayat tadi disebut? Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka, jahannam. Baik, jadi sesiapa sahaja di kalangan kita yang membunuh orang mukmin, maka balasan secara sengaja tuan-tuan, bukan secara tak sengaja. Kalau tak sengaja pun kita kena bayar balik diat, bertaubat dan kita bayar diat. Diat ini ganti balik
terhadap kematian dia tu. Berapa harga diat kalau bunuh tak sengaja? Diat 100 ekor unta. 100 ekor unta. Seekor unta berapa? 5,000. 500,000. Itu. Okey, itu harga dia. Sebab tu kena ada takaful. Takaful. Boleh cover sikit. Okey. Jadi kalau bunuh secara sengaja, Allah Ta'ala beri ancaman, iaitu masuk ke dalam neraka. Yang pertama, ancaman yang pertama, maka balasannya adalah neraka. Jadi itu kalau bunuh orang mukmin. Kalau kita bunuh orang munafik, orang kafir, boleh lah. Kalau bunuh orang kafir boleh tak tuan-tuan? Kita boleh bunuh orang kafir kalau di dalam peperangan sahaja. Tapi kalau dia adalah dipanggil muahidan, muahidan ni dia ada perjanjian dengan kita. Macam hari ni kita semua negara-negara kita ada perjanjian dengan Siam, ada perjanjian dengan Singapura, kan? Kita boleh ke bunuh dia orang? Tak boleh. Ataupun kafir yang dipanggil zimmi. Zimmi ni orang tu duduk di tanah air kita ni. Dia dilindungi oleh kerajaan. Tapi kita rasa engkau ni kafir, bunuh. Pun tak boleh. Sebab Nabi SAW beri ancaman juga. Bukan sekadar dalam ayat tadi bunuh orang beriman, bunuh orang kafir pun Nabi kata man qatala muahidan, sesiapa yang bunuh orang kafir yang ada perjanjian. Muahid ni maksudnya sama ada dia zimmi ataupun dia yang duduk tadi orang Singapura ke, orang Amerika ke, kan? Datang-datang kita bunuh, kan? Nabi kata siapa yang bunuh orang kafir yang macam ni, lam yarih rihatal jannah, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan bau dengan bau syurga pun. Nabi warning tu, kalau kau bunuh saja-saja kau tak boleh bau syurga. Apa maksud dia? Itu kinayah lah, kinayah tuan-tuan. Maksud dia apa? Kinayah ni kiasan dia. Kiasan dia apa? Tak masuk syurga lah, kan? Bau pun tidak, kan? Okey, bau pun tidak. Lepas tu Nabi sebut wa inna raihatal jannah, wa inna rihatal jannah, sesungguhnya bau syurga itu masiratuha jaraknya adalah 40 tahun. 40 tahun Nabi kira 40 tahun. Kalau kau perjalanan tu nak pergi tempat tu 40 tahun, jauh tu lah bau syurga. Jadi jauh sungguh lah. Mungkin keluar daripada planet ni lah 40 tahun, kan? Adakah orang kelilingi pun tak sampai 40 tahun, kan? Kalau berjalan mengelilingi dunia ni tak sampai 40 tahun, kan? Jadi mungkin lebih keluar daripada planet lagi. Jauh punya bau syurga, kan? Okay, jadi itu warning Nabi. Jadi ayat tadi kalau kita patah balik, Allah Ta'ala warning, siapa yang bunuh orang yang beriman secara sengaja maka balasannya neraka. Okay. Isu yang kedua tuan-tuan adalah khalidan fiha. Allah Ta'ala sebut khalidan fiha, balasan dia neraka, kekal dia di dalamnya. Jadi kalau kita geram lah dengan seorang ni, kan, kita bunuh dia, kan, balasan dia Allah Ta'ala kata neraka dan kekal padanya, khalidan fiha. Baik, di sini ulama berselisih pendapat apa maksud kekal padanya, kan? Sebab yang kita tahu orang yang kekal di dalam neraka adalah orang yang hanya tidak beriman dengan Allah sahaja, kan? Jadi apa maksud kekal tu? Kalau kita orang Islam, kan, kita semayang semua, tiba-tiba kita geram dengan orang, kita bunuh, adakah kita kekal di dalam neraka? Di sini ulama berselisih lah, ada dalam 6 pendapat. Jadi tapi saya nukilkan kat sini pendapat yang ada 2-3 pendapat lah. Apa pendapat tadi ya? Baik, jadi ancaman itu, apakah masuk kekal itu? Kekal itu yang pertama ni, kalau ikut pendapat yang betul lah, adalah khalidan. Perkataannya khalidan fiha. Perkataan yang jadi perbahasannya, adakah kalau kita orang Islam kita akan kekal di dalam neraka? Perbahasannya pada perkataan khalid. Jadi antara hujah yang bagus untuk menerangkan maksud khalidan fiha adalah khalid dalam bahasa Arab, kalau kita kata dia itu khalidan fil qaryah, kita kata kat dia, dia itu kekal dia di kampung. Adakah dia akan kekal selama-lamanya di kampung? Tak, sebab kita tahu dia akan, bumi itu juga akan hancur, akan berlaku kiamat. Jadi maksudnya tidak kekal, tidak kekal. Jadi khalidan, kalau kita orang Islam mungkin dia tak kekal di dalam
neraka. Okey, itu antara hujah yang pertamalah. Tidak mesti membawa makna khalidan. Okey. Dan yang kedua, pendapat yang bagus untuk kita explain tentang perkataan kekal di dalamnya itu adalah ia nak bagi tahu bahawa ancaman itu, ini adalah ancaman yang serius. Bila Allah Ta'ala kata masuk neraka, kekal di dalamnya, maknanya Allah Ta'ala serius. Jadi maknanya jangan kau cuba-cuba nak membunuh. May yaqtul mu'minan muta'ammidan. Okey, jadi itu maksud sesiapa yang membunuh secara sengaja. Baik. Apa yang cerita kat sini, tuan-tuan? Allati harramallahu illa bil haqq. Baik. Okey. Baik. Sambung lagi perbahasan kita. Kita sebenarnya nak cerita ni je, tuan-tuan. Apa dia yang kita nak cerita ni? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ghadab, marah. Allah Ta'ala itu bersifat tapi bila dah cerita tadi Allah marah, kita nak tahu juga apa yang Allah Ta'ala marah tadi, kan? Jadi Allah Ta'ala marah sesiapa yang bunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang bunuh seorang mukmin secara sengaja. Baik. Katakanlah ada seorang mukmin ni dia bunuh juga, lepas tu dia bertaubat. Adakah Allah Ta'ala terima taubat dia? Sebab Allah Ta'ala ancam tadi, siapa yang bunuh secara sengaja kekal dalam neraka. Adakah diterima? Apa pendapat tuan-tuan? Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala terima. Sebab ada satu kisah Nabi cerita di dalam hadis yang muttafaqun alaih. Nabi kata kana rajulun man kana fi man kana qablakum. Ada seorang lelaki dulu yang zaman sebelum daripada kamu ni, Nabi cerita dalam hadis, dia itu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia bunuh 99 nyawa. Dia bunuh 99 orang. Lalu lepas dia bunuh 99 orang tu, dia rasa nak bertaubat lah. Lalu dia tanya, fasa'ala an a'lamin nasi fil ard. Lalu dia tanyalah, mana siapa manusia yang paling alim sekali dalam muka bumi ni? Dia nak tanya orang tu. Lalu orang ramai ni pun, kampung tu pun, orang paling alim ada seorang tu. Dia ni rajin pergi masjid, kan? Cuba tanya dia. Fadulla ala rahib. Hadis tu dia kata, orang ramai tunjuk kepada seorang rahib. Rahib ini maksud dia apa? Orang yang rajin ibadah. Rahib rahib ni orang yang rajin beribadah kepada Tuhan dia. Jadi dia ni rajin ibadah, tak mesti dia alim, kan? Jadi itu juga Nabi nak bagi tahu yang keliru ni, dia ni alim lah. Kita nampak dia baik ke dia alim? Tak. Alim itu kadang-kadang tak ada kait, tak berkait pun, kan, dengan orang yang rajin beribadah ni. Tapi orang kampung pun silap faham, ingatkan dia pandai, kan? Rupanya tunjuklah dekat orang yang rajin beribadah ni. Lalu dia tanyalah kepada orang yang rajin beribadah itu, fahal lahu min taubah. Dia tanya orang ni, aku dah bunuh, dia cerita kat orang tu baliklah, aku dah bunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah, ada tak dia itu boleh bertaubat? Lalu rahib itu kata la. Lalu dia pun bunuh rahib tu, cukup 100 orang. Cukup 100 orang. Jadi 100 orang dia bunuh, dia bunuh 100 orang. Lalu dia pun tak puas hati lagi, tanya lagi, siapa manusia yang paling alim? Tanya kat kampung lain lah kot, kan? Dia tanya kat kampung lain, siapa manusia paling alim? Fadulla ala alim. Lalu ditunjuk kepada orang yang memang alim. Lalu dia cakap, aku dah bunuh 100 orang. Adakah aku ini boleh bertaubat? Lalu apa kata alim itu? Dia kata, ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalang di antara engkau dan juga taubat, kan? Kau nak bertaubat, taubatlah. Siapa yang boleh halang? Lepas tu nak beritahu orang ni alim sungguh lah, yang tunjuk ni memang alim sungguh. Jawapan nombor 1 dah betul lah. Maksudnya tak ada siapa yang boleh halang kau nak taubat kepada Allah. Selagi mana kau nak balik kepada Allah, Allah Ta'ala pasti terima. Betul, jawapan tu nombor 1 betul. Nombor 2, pesanan dia, Nabi cerita,
pesan Nabi, orang alim tu pesan kepada si pembunuh tadi tu, dia kata izhab ila ardin kaza wa kaza, pergilah engkau ke bumi ataupun tanah sekian dan sekian, fa inna biha unasun ya'budunallah, di sana ada manusia-manusia yang menyembah Allah, fa'budillaha ma'ahum, dan kau sembahlah Allah bersama mereka. Maknanya kau pergi cari geng yang baik untuk kau beribadah kepada Allah. Wala tarji' ila ardika, dan jangan kau balik tempat kau ni. Fa innaha ardun su', sesungguhnya ini adalah bumi yang buruk untuk kau. Sebab apa? Sebab kawan kau punya circle kau yang tu, yang suka suruh kau buat jahat tu, pergi kat sana. Jadi menunjukkan orang ni benar-benar alim. Baik, apa yang kita nak cerita ni adalah Allah Ta'ala terima tak taubat orang yang bunuh orang. Dia bunuh sengaja tak tadi? Dia bunuh sengaja kan? Boleh tak saya bertaubat? Tak boleh. Dia bunuh kan? Dia geram kan? Jadi Allah Ta'ala menerima taubat orang-orang yang melakukan kemelampauan. Apa lagi cerita kat sini tuan-tuan? Okey. Tetapi jadi kita ni tuan-tuan, ada rasanya ada satu hadis pasal ni. Tak ingat lah tuan-tuan, saya nota dah hilang, saya pun tak ingat nak cerita apa. Tapi selepas daripada syirik ni tuan-tuan, dosa selain kita melakukan syirik, tapi syirik ni benda tak serius dekat Malaysia ni. Syirik ni benda yang tak serius kan. Nombor satu paling dahsyat, kezaliman, dosa paling besar adalah syirik kepada Tuhan. Nombor satu. Selepas itu datang bunuh ni tadi. Bunuh ni mungkin kita anggap serius lah kan, sebab dia melanggar norma-norma kemanusiaan. Tetapi kita mungkin serius dengan bunuh, tapi kita tak serius dengan syirik tuan-tuan. Berapa ramai orang yang beribadah dengan Allah, siangnya malamnya melakukan syirik. Syirik. Jadi jaga-jaga kita dengan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Abdul Qadir Al-Jilani contohnya, kita doa minta dengan selain daripada Allah kan. Kita say wahai Tok Wali, tolonglah saya ni. Benda-benda ni banyak diamalkan dan dianggap tidak serius. Dia adalah dosa yang besar selepas daripada nombor satu besar. Lepas itu datang membunuh. Ni ingat sampai situ dulu kot tuan-tuan. Masuk dah kot. Betul wallahu ta'ala alam. Ini dua lah. Redha dengan marah. Ghadab, marah okey. Nanti kita masuk balik. Nanti saya nak tanya balik. والله تعالى أعلم. نسأل الله تعالى ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.